Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Kali ni dalam video ni kita nak bincang kertas satu untuk peperiksaan pertengahan tahun kamu. Okay, kita akan bincang soalan 1 hingga 20 untuk bahagian untuk hari ni. Dan kamu diminta untuk buat pembetulan lah semua soalan. Okay. Dan hanya salin jawapan yang betul. Okay. Kita mulakan dengan soalan 1. Yang manakah antara alat pengukur berikut tidak mengukur kuantiti asas? Okey. Dia kata kat sini tidak mengukur kuantiti asas. Okey, kamu kena faham apa itu kuantiti asas. Kuantiti asas ni kuantiti yang kamu tak boleh nak terbitkan lah. Kira kalau kamu nak ukur dia, kamu memang kena guna alat pengukur. Kamu tak boleh terbitkan daripada kuantiti-kuantiti lain. Okey. Jadi dia nak alat yang tidak mengukur kuantiti asas. Okay, kita kena tahu fungsi setiap alat ni. Okay, yang pertama ni apa fungsi dia? Alat ni kita gunakan untuk ukur jisim. Yang B ni pula kita gunakan untuk ukur tekanan. Yang C kita gunakan untuk ukur panjang. Dan D kita gunakan untuk ukur suhu. Okey, antara empat ni yang mana bukan kuantiti asas? Okey, jawapan dia adalah tekanan. Okey. Tekanan kita boleh tekanan merupakan kuantiti terbitan. Okey, nombor 2. Yang manakah antara berikut ialah kuantiti skala? Okey, kita ada dua jenis kuantiti kan. Vektor dengan skala. Kuantiti vektor ni adalah kuantiti yang ada magnitude, ada arah. Untuk skala pula, dia hanya ada magnitude. Jadi, antara keempat-empat jawapan ni, yang mana kuantiti skala yang tak ada arah? Okey, kita tengok berat. Berat, kita tahu berat dia akan bergerak ke arah pusat bumi kan. Jadi dia ada arah. Okey. Dia akan bergerak ke arah pusat bumi sebab dia berkait dengan graviti. Okey, graviti sentiasa bergerak ke arah pusat bumi. Yang B, jarak. Okey, jarak ada arah ke tak ada? Okey. Tu jarak tak ada arah. Okey, jarak tak semestinya jarak memang tak ada arah, dia hanya ada magnitude iaitu nilai. Momentum ada. Sesaran pun ada. Jadi jawapan dia adalah B. Okey, kamu boleh tengok dekat buku teks kamu tu. Okey. Kamu tu, okey, kat sini dia ada bagi tahu kuantiti skala kat sini adalah jarak. Okey, jarak. Okey, kita ke soalan ketiga. Sebuah kapal yang berat sukar untuk memulakan gerakan dan apabila ia bergerak, sukar pula untuk diberhentikan. Pernyataan ini merujuk kepada jawapan dia A, konsep inersia, B, keseimbangan daya, C, prinsip keabadian tenaga, D, keabadian momentum. Okey, jawapan dia adalah A. Okey, sebab apa? Kita tengok ya definisi inersia dalam buku teks kamu. Kat sini dia bagi tahu. Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan hala jumlah jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Maknanya dia cenderung untuk mengekalkan kedudukan asal dia. Macam ni dia kata kan, sukar untuk memulakan gerakan. Maknanya bila dia pegun dia susah nak bergerak, tapi bila dah bergerak dia susah pula nak berhenti. Okey. Seterusnya nombor 4.
Rajah 1 menunjukkan skala pada sebuah angkub vernier. Berapakah bacaan angkub vernier itu? Okey. Mula-mula kita kena tengok nilai kosong ni dia lepas pada skala berapa dekat yang skala asas, skala yang besar ni kan. Kita tengok dia tak lepas 3, maknanya dia lepas 2. Jadi kita akan tulis mula-mula 2 point. Okey, kemudian kamu cari yang dia dia apa ni? Dia dalam garis lurus. Macam ini dia ada beza sikit kan. Yang ni ada sikit. Kita tengok yang ni yang paling accurate lah. Jadi kat sini 0.02. Okey. Skala kecil ni dia 0.02. Yang besar ni pula kalau kamu tengok kat sini, okey, kat sini adalah 0.5 kan. Tapi kosong ni dia lepas dekat yang ni, yang 0.4. 0.4. Jadi dia akan jadi 2.4 tambah dengan 0.02. Kamu akan dapat jawapan dia 2.42 cm. Jadi jawapan dia adalah C. Nombor 5. Rajah 2.1 dan 2.2 menunjukkan dua buah emitter. Dalam aspek manakah emitter yang ditunjukkan dalam kedua-dua rajah berbeza? Okay. Ralat. Ralat dia beza ke? Kalau kamu tengok dua-dua ni tak ada ralat. Yang B, ketepatan. Ketepatan dia kita tak nampak lagi kan. Kita kena uji dulu. C, kepekaan. Kalau kamu tengok yang ni dia punya unit milliampere, yang ni ampere. Kalau kamu tengok dia punya sengatan ni lebih kecil lah maknanya. Sebab dia milliampere. Jadi dia lebih peka. Jadi jawapan dia adalah C. Nombor 6. Manakah di antara kuantiti fizik berikut terdiri daripada kuantiti asas? Okey, macam kita cakap tadi, kuantiti asas ni dia bukan daripada kuantiti lain yang didarab ke, ditambah ke, ditolak ke. Dia kuantiti tu sendiri memang tak diterbitkan. Jadi antara 4 pilihan ni mana yang paling sesuai? Suhu, suhu, daya dan jisim. Suhu betul, jisim betul, daya bukan. Okey. Daya ni dia boleh jadi, contoh daya yang paling mudah, berat. Kamu akan darabkan jisim dengan daya graviti. Jadi dia bukan kuantiti asas. B, tenaga, arus elektrik dan panjang. Arus elektrik ya, panjang ya, tapi tenaga kamu dapat daripada hasil darab beberapa kuantiti asas. C, halaju, daya dan jarak. Ada daya, maknanya salah. Halaju pun bukan juga, halaju kuantiti terbitan. Jadi D, masa betul, arus elektrik betul dan panjang. Jadi jawapan dia D. Okay, seterusnya kita tengok nombor 7. Separuh hayat bagi boron 16 ialah 190 PS. Penyataan bagi separuh hayat dalam unit saat ialah 190 PS. PS ni apa? PS ni, P ni mewakili pico. Okey. Jadi pico sama dengan apa? Kalau dalam buku, kalau yang kamu belajar sebelum ni. Okey, pico adalah kali 10 kuasa negatif 12. Jadi dia sama dengan jadi 190 PS ni dia sama dengan 190 kali 10 kuasa negatif 12 saat. Jadi jawapan dia adalah A. Seterusnya nombor 8. Rajah 3 menunjukkan skala pada satu tolok skru mikrometer yang digunakan untuk mengukur diameter luar sebuah tabung uji. Bacaan sebenar diameter lubang uji tersebut. Okey. Mula-mula kamu kena tengok ralat dia dulu. Kalau kamu tengok kat sini, ralat dia adalah nilai ralat dia. Tengok kat sini.
0.1, 0.1, 0.02. Jadi ralat dia adalah 0.02 mm. Seterusnya bacaan pula. Bacaan dia kamu tengok selepas kamu letak objek adalah 5 point, bukan 5 kamu tengok 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 point. Kamu tengok dia ada lebih kan kat sini. Maknanya kat sini 7.5. Bacaan dia bacaan 7.5 tambah, kamu tambahkan pula yang dekat nilai bacaan dekat tepi ni. Kamu akan dapat 0. Ni kan 45 kan. Jadi kat sini 44, 43. Sebab dia menuju ke arah kosong kan. Jadi kat sini 0.43. 0.43. Kamu akan dapat 7.93. Kemudian nilai ralat ni adalah negatif 0.02 mm. Jadi untuk dapat nilai bacaan sebenar dia 7.93, kamu kena tolak dengan nilai ralat iaitu negatif 0.02 mm, dan jawapan dia adalah 7.95 mm. C. Okey. Nombor 9. Yang 4 menunjukkan graf hubungan antara V dan T. Okey, V dan T. Jadi persamaan mana yang mewakili graf ni? Okey. Kita tahu Y sama dengan MX plus C kan. C adalah pintasan Y. Pintasan Y ni maknanya X dia kosong. Kat mana X kosong tapi Y ada nilai adalah 5. Jadi kamu kena yang B dengan D adalah salah. Okey, M adalah kecerunan. Kecerunan graf. Untuk kira M, kamu akan buat Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dan kamu akan masukkan nilai dia. Y2 yang ni yang kita anggap yang ni 0, 5 dan 5, 0. Okey, masukkan nilai dia. Y2, okey, Y2 adalah 5 tolak Y1 0, okey, 0 per X2 0, X1 5. Dan kamu akan dapat jawapan dia negatif 1. M sama dengan negatif 1. Jadi kat sini yang M dia negatif 1 adalah C. Okey. Seterusnya nombor 10. Manakah antara berikut mempunyai inersia terbesar? Okey, untuk inersia ni kamu kena ingat semakin kalau jisim bertambah, maknanya kesan inersia dia pun akan bertambah. Jadi kat sini dia nak inersia terbesar. Jadi kamu kena tengok jisim yang terbesar adalah B 3000 kg. Okey. Tengok soalan nombor 11 pula. Okay. Rajah 5 menunjukkan susun atom alat radas yang digunakan untuk menyiasat hubungan antara jisim dan inersia. Antara berikut yang manakah betul? Okey. Dia nak kita kena pasti pemboleh ubah yang dimanipulasi dan juga yang bergerak balas. Okey, kat sini kat ayat ni dekat tujuan ni dia dah bagi tahu menyiasat hubungan antara jisim dan inersia. Maknanya kalau macam kat sini yang mana tak berkait dengan jisim, tak berkait dengan antara dua ni, kita boleh buang. Macam ni, tempoh ayunan kan, panjang bilah gergaji pun bukan. Jadi antara tempoh ayunan dengan panjang bilah gergaji. Okey, kalau kamu tengok buku teks kamu, eksperimen dalam buku teks ada tunjuk kamu tengok kat sini.
Kamu tengok ini adalah table ni mewakili table ni, kolom ni dia wakil dimanipulasi. Dan apa yang bergerak balas adalah tempoh ayunan. Jadi bila kamu ubah jisim, tempoh ayunan akan bergerak balas. Jadi jawapan dia dekat sini adalah A. Seterusnya nombor 12. Rajah 6 menunjukkan kereta Faizal bergerak di belakang kereta Azman. Okey, ni Faizal, ni Azman. Di sepanjang lebuh raya dengan halaju seragam. Apakah yang berlaku kepada gerakan kereta Faizal apabila dia ingin memotong kereta Azman? Okey. Kalau kereta daripada belakang, dia nak potong, dia mesti tingkatkan dia punya tu kan, naikkan dia punya halaju. Jadi masa kamu tengah naikkan halaju tu, kamu sebenarnya tengah memecut. Okey. Kamu tengah memecut. Jadi dekat pilihan jawapan ni kamu kena cari yang mana dia menyatakan halaju kamu meningkat sebab kamu nak potong, kamu kena lebih laju daripada Faizal nak memotong, dia kena lagi laju daripada Azman. Jadi dia kena tingkatkan halaju dia. Okey, jadi halaju adalah bertambah. C dengan A kita reject. Okey, seterusnya kita tengok aspek pecutan pula. Bila kamu tingkatkan halaju, bermakna kamu sedang memecut. Jadi tak mungkinlah pecutan dia sifar kan. Jadi pecutan dia adalah seragam. Jawapan dia adalah B. Okay, nombor 13. Rajah menunjukkan satu papan tanda di tepi sebuah lebuh raya 100 km per jam. Berapakah halaju dalam unit meter per saat? Okay, sekarang dibagi kilometer per jam. Dia nak dalam meter per saat. Okay, ini adalah topik pertukaran unit. Okay, cara dia kamu kena tahu 110 km per jam. Okay, kamu akan darabkan dengan kilometer sama dengan berapa meter. Kilometer adalah 1000 meter bahagi jam. Jam nak ke saat, kamu kena tukar kepada minit dulu. Satu jam sama dengan 60 minit, 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi kat sini kamu akan buat 110 darab 1000 bahagi 60 darab 60. Kamu akan dapat nilai dia adalah 30.6 meter per saat. Jadi jawapan dia C. Okey, seterusnya nombor 14. Rajah 8 menunjukkan graf V melawan M yang diwakili oleh rumus V sama dengan F darab M tambah 1. Okey, nilai F boleh ditentukan daripada, okey, ni kalau kamu ingat dalam matematik, persamaan garis lurus Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey. F ni adalah M. Okey. Bila kamu susun, kamu akan dapatlah persamaan ni kamu akan dapatlah macam ni. Jadi kalau kamu nak tentukan F, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena cari nilai pintasan V ataupun kecerunan graf. Jadi kamu akan dapat nilai F. Sebab F tu adalah kecerunan. Okay, 15. Dimensi sebuah silinder pada rajah 9 diukur dengan menggunakan alat pengukur yang berlainan. Bacaan berikut diperoleh. Diameter, panjang. Okey, alat pengukur manakah yang sesuai digunakan untuk memperoleh bacaan-bacaan itu? Okey, kamu kena tahu alat pengukur mana yang boleh mengukur diameter dan juga lagi satu dia boleh ukur panjang. Okey, kalau untuk diameter,
kita akan gunakan angkut vernier. Okay, sebab dia ada angkut luar dengan angkut dalam, jadi dia boleh kira diameter luar ataupun dan juga diameter dalam. Panjang pula, panjang kamu akan gunakan panjang ada untuk ukur panjang ada banyak alat pengukur, tapi dekat pilihan jawapan ni adalah yang paling sesuai, pembaris. Okay, jadi jawapan dia adalah C. 16. Minyak menipis pada kadar seragam dari kereta yang sedang bergerak. Gambar rajah 10 menunjukkan corak titisan di atas jalan raya. Manakah pernyataan yang menerangkan gerakan kereta tersebut? Okey, kalau pita detik, kalau kamu ingat pita detik, bila jarak antara titik tu makin berkurang, maknanya dia sedang mengalami pecutan negatif. Okey. Pecutan dia adalah negatif. Negatif. Maknanya dia mengalami nyah pecutan. Jadi, pernyataan manakah yang mewakili situasi ni? Okey. Jawapan dia adalah C. Ia bergerak dengan laju seragam dan kemudian ia menyah pecut. Kalau kamu tengok kat sini, jarak antara dua titik ni sama mula-mula. Okey, itu maknanya laju dia tengah seragam masa ni. Dia tak mengalami pecutan ataupun nyah pecutan. Tapi makin lama dia makin kecil jarak antara titik tu. Itu menunjukkan pecutan dia adalah negatif, di mana kita panggil dia nyah pecutan. Jadi jawapan dia C. 17. 6 keratan pita detik yang ditarik oleh sebuah troli disusun bersebelahan seperti ditunjukkan dalam rajah 11. Okey. Ni dari bentuk carta, apakah yang dapat dijelaskan tentang hal laju troli tersebut? Kalau kamu tengok, jarak antara titik dekat pita detik ni, dia punya jarak makin lama makin besar ataupun bertambah. Makna kat sini, dia bergerak dengan semakin laju. Jadi kita boleh simpulkan yang dia punya hal laju tengah bertambah. Okay. Jadi kita tengok dekat sini, pernyataan yang paling sesuai, bermula kata hal laju troli adalah sifar. Kalau hal laju troli sifar, dia punya hal laju adalah kosong kan, 0 meter per saat. Jadi dia tak bergerak, dia dalam keadaan pegun. Bila keadaan pegun, dia tak mungkinlah jarak antara titik ni makin bertambah. B. Hal laju troli berkurang dengan masa. Okay, macam kita kata tadi, bila jarak antara titik makin bertambah, sepatutnya hal laju dia bertambah. Jadi B bukan. C. Hal laju troli bertambah dengan masa. D. Hal laju troli tidak berubah. Okay. Hal laju troli tak berubah maknanya kalau hal laju troli tak berubah, sepatutnya dia maintain dekat macam ni, macam yang pertama ni. Jadi jawapan dia adalah C. 18. Perpandukan rajah 2. Apakah konsep fizik yang terlibat menyebabkan dia jatuh? Okey. Motor tengah bergerak. Okey, kamu bayangkan kamu tengah bergerak, tiba-tiba ada halangan, kamu langgar. Kamu langgar halangan dan menyebabkan orang dia ni bergerak ke depan. Okay, jadi fenomena mana yang menerangkan situasi ni? Jawapan dia adalah inersia. Sebab kita bincangkan dah tadi sebelum ni, inersia ni dia kecenderungan objek tu dia nak kekalkan kedudukan asal dia. Macam ni, dia kedudukan asal dia adalah tengah bergerak. Tiba-tiba ada penghalang dan dia dipaksa berhenti. Jadi disebabkan kecenderungan dia adalah untuk mengekalkan dia dalam keadaan kekal bergerak, jadi dia akan terpelanting ke depan ataupun dia akan jatuh ke depan macam dalam situasi ni. Jadi jawapan dia A, inersia. Selepas mendarat di landasan, nombor 19, selepas mendarat di landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya hal lajunya berkurang. Hal laju berkurang daripada
75 meter per saat kepada 5 meter per saat dalam masa 20 saat. Berapakah pecutan kapal terbang itu? Okey, dia nak pecutan. Rumus pecutan kita tahu A sama dengan V tolak U per masa. Okey. Apa nilai yang kita ada? Kita ada V, pecutan akhir. Halaju akhir. Halaju akhir adalah 5 meter per saat. Halaju awal pula 75 meter per saat. Masa 20 saat. Jadi kita masukkan dalam rumus 5 tolak 75 per 20 saat. Jadi kamu akan dapat nilai dia negatif 3.5 meter per saat. Jawapan dia A. Okey, soalan terakhir untuk video kali ni. Ketika sebuah kereta, nombor 20 ketika sebuah kereta lumba melalui trek yang lurus, halajunya ialah 40 meter per saat. Okey, ni dia punya halaju awal. Selepas 3 saat, okey, ni T, kereta lumba tersebut telah mencapai 50 meter per saat. Ini V, halaju akhir. Hitung sesaran yang telah dilalui. Okey. Rumus yang kita akan gunakan adalah, yang paling mudah kita boleh guna adalah S sama dengan 1/2 darab U tambah V darab T. Okey, kamu masukkan nilainya 1/2 darab U 40 tambah 50. Kemudian kamu darabkan dengan T 3 saat. Dan kamu akan dapat jawapan dia 135 meter. Okey. Itu saja untuk perbincangan hari ini. Untuk kerja, cikgu nak kamu ubah, yang pembetulan kamu kena buat. Dan untuk latihan tambahan, kamu buat soalan yang sama, soalan ni, tapi kamu ubah nilai dia yang 40 dengan 50 kepada nilai yang lain yang gunakan 4 nombor IC terakhir kamu. Contoh nombor IC terakhir, 4 nombor terakhir tu kita ambil 7733. Okey, kamu pecahkan macam ni. Okey, jadikan yang ni halaju akhir dan yang ni halaju awal. Jadi kalau yang macam 7001 kamu pecahkan, yang ni halaju awal, yang ni halaju akhir. Jadi halaju awal kamu 1 meter per saat lah. Macam tu. Kamu buat dalam buku latihan kamu. Nanti cikgu nak kamu hantar jawapan kamu yang ni lah untuk latihan tambahan ni. Kamu hantar kat cikgu selewat-lewatnya pukul 10 malam ni. Hantar kat Telegram cikgu. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.